Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung terus kepada rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah az-zaujah, iaitu isteri. Okey, apakah syarat-syarat untuk syarat-syarat bakal isteri? Okey, yushtaratu fi zaujah liyasihha nikahuha asyurutu at-taliyah. Disyaratkan pada isteri itu uh, supaya sah bernikah dengan dia syarat-syarat berikut. Awalan khuluwuha min mawani'in nikahi allati marra dhikruha min muharramatin nikahi wal khitbati. Maksudnya sunyinya perempuan itu. Sunyi maksud di sini adalah tiada. Maksudnya perempuan itu bukan ataupun tiada termasuk dalam kalangan orang-orang yang dihalang bernikah dengan dia yang telah kita sebut perkara tersebut dalam tajuk wanita-wanita yang diharamkan bernikah dan meminang dengan dia. Maksudnya dengan bahasa mudah perempuan ini halal kita bernikah dengan dia. Dia ni ajnabi, bukan mahram kita lah. Okey. Sama ada mahram selama-lamanya ataupun mahram sementara. Okey. Thaniyan an takuna az-zawjatu muayyanatan. Dan seterusnya isteri tersebut mestilah ditentukan siapakah orangnya. Kena tahu siapakah tuan punya badan yang nak bernikah dengan dia. Kalau qala wali zaujah li rajulin, jikalau sekiranya wali zaujah berkata kepada seorang lelaki, zawajtuka ihda banati, aku nikahkan akan dikau dengan salah seorang daripada anak perempuanku, maka lam yasihha al-aqdu, maka tidak sah akad nikah tersebut. Kenapa? Li'adami ta'yinil binti allati yuzawijuha, kerana tidak ditentukan siapakah anak perempuan yang hendak dikahwinkan itu. Kerana tidak ditentukan tuan punya badan. Kan? Okey, jadi kalau ditentukan pakai yang pakai baju merah contohnya, yang bertudung hitam contohnya. Dan memang dah tahu siapa tuan punya badannya, maka sahlah. Walaupun tidak disebut akan nama dia. Yang penting ditentukan tahu siapa tuan punya badan yang hendak dinikahkan itu. Okey. Kemudian alla takuna zaujatu muhrimatan bihajjin aw umratin. Maksudnya maksudnya isteri tersebut bukanlah berada dalam ihram haji ataupun umrah. Maksudnya bukan dalam ihram haji ataupun ihram umrah. Lil hadisi la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yakhtubu. Kan? Wala yakhtubu. Okey. Jadi maksudnya tidak bernikah, tidak boleh bernikah orang dalam ihram dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang. Maksudnya ay la yatazawwaju al-muhrimu. Maksudnya orang dalam ihram tidak boleh bernikah. Wa misluhu al-muhrimah. Kalau muhrim ini adalah lelaki dalam ihram. Kalau muhrimah wanita dalam ihram. Wala yuzawwijuhu ghairuhu imra'atan muhrimatan. Dan juga tidak boleh orang lain mengahwinkan maksudnya orang perempuan dalam ihram. Perempuan dalam ihram. Ghaira muhrimatin, ataupun lelaki dalam ihram tidak boleh mengahwinkan perempuan yang bukan dalam ihram. Sawa'u akana bi wilayatin aw wakalatin. Okey. Jadi sama ada dia menggunakan kuasa wali ataupun dengan cara wakil. Diwakil. Contohnya abang wakilkan adik dia untuk menikahkan anak perempuan dia. Itu dipanggil sebagai wakil. Wali itu dia guna kuasa wali sendirilah, ayah menikahkan anak perempuan dia sedangkan ayah tu dalam ihram. Okey, wala yatlubu imratan litazwij. Juga dia tidak boleh meminta perempuan itu supaya dia dikahwinkan. Kan, tidak boleh meminang lah di sini. Tidak boleh meminang. Tapi di sini okey, dia segi kedudukan hadis ini. Kemudian ar-ruknu ats-tsalis. Okey. Rukun yang kedua adalah suami. Okey, yushtaratu fihi asyurutu taliyah. Disyaratkan padanya syarat-syarat berikut. Syarat-syarat berikut. Okey, ini syarat untuk suami pula, bakal suami. Bagaimanakah syarat-syarat untuk bakal suami? Pertama, ayyakuna mimman yahillu li zaujati at-tazawwuju bihi. Maksudnya ia hendaklah daripada orang yang halal bagi isteri untuk bernikah dengan dia. Wadzalika bi an la yakuna minal mahramina 'alaiha. Maksudnya si suami, bakal suami bukanlah di kalangan lelaki-lelaki mahram dengan dia.
Maksudnya ajnabi. Dia lebih kurang sama seperti syarat yang pertama bagi isteri. Maksudnya orang yang halal bernikah dia itu bukanlah mahram dia, itu orang ajnabi. Kemudian sanian ayyakuna zauju muayyanan, hendaklah suami tersebut ditentukan siapakah tuan punya badan. Fala qala wali zawajtu ibnati ila ahadikuma, kan, aku nikahkan akan anak perempuan aku kepada salah seorang kamu berdua. Jadi tidak ditentukan seorang berdua ni Ali ke Mamat ke, baju merah ke, baju hitam ke, tidak ditentukan. Maka lam yasihha az-zawaj, maka tidak sah perkahwinan. Li adami ta'yin az-zawj, kerana tidak ditentukan siapakah bakal suami tersebut. Tidak ditentukan suami. Okay, ini lebih kurang syarat yang kedua jugalah dengan syarat isteri tersebut. Kemudian ayyakuna az-zawju halalan, seterusnya hendaklah suami tersebut orang yang halal. Halal ni maksudnya ay laisa muhriman bi hajjin aw umratin li hadis sabiqi. Maksudnya bukanlah dia berada dalam ihram haji ataupun umrah berdasarkan hadis yang lepas. Ini lebih kurang samalah dengan syarat yang ketiga bagi bakal isteri. Okey, jadi kalau kita tengok syarat bakal isteri dengan bakal suami ini sama sajalah, syarat nombor 1, 2 dan 3. Kemudian nikahu al-jinniyah. Ini lebih kurang macam tajuk untuk santai-santai sajalah untuk pengetahuan. Itu hukum bernikah dengan jin perempuan ataupun jin betina. Okey, warada fil hawashi jawazu zawaji jinniyati idza ta'akkada annaha sarat zaujatuhu bi alamatin khassah. Maksud telah datang dalam kitab-kitab hasyiah dalam mazhab Syafi'i, harus berkahwin dengan perempuan jin perempuan, jin betina, jikalau dapat dipastikan dengan yakin bahawa dia menjadi isterinya dengan alamat-alamat yang khusus. Alamat-alamat yang tentu, yang khusus, yang diketahui oleh orang dalam bidang ni lah. Okey, jadi dia, kalau apa yang disebut di sini adalah hukum bernikah dengan jin perempuan. Jin perempuan ataupun jin betina kita sebut sini kan. Tapi kalau dari segi jin lelaki macam mana? Ataupun jin jantan, sama saja kedudukannya. Okey, wa idza tawaffara fi nikahiha syurutun nikah. Maksudnya hukumnya ini kita sebut sah apabila cukup pada nikahnya itu syarat-syarat nikah. Jadi cukup segala rukun, cukup segala syarat. Wa ta'khudhu hukma zaujah. Maka dia mengambil hukum isteri. Jadi isteri lah macam isteri manusia. Wa yantaqidu wudu' bilam siha, dan batal wuduk bila disentuh akan dia. Wahwal ladhi, maksudnya bila jadi isteri sama seperti mazhab Syafi'i kan, batal wuduk kan kalau sentuh isteri kan. Maka sama juga dengan jin. Wahwal ladhi jazama bihil bujarimi fil hasyiyatihi. Inilah apa yang dijazamkan, apa yang ditetapkan, apa yang diputuskan, apa hukum yang diputuskan oleh Imam Bujarimi dalam kitab hasyiah dia. Okey, walladhi jazama bihi Ibnu Hajarin al-Haytami. Apa yang diputuskan oleh Ibnu Hajar pula ni, pandangan Ibnu Hajar al-Haytami, wa hurmatu tanakuhi bainal insi wal jinni. Itu haram bernikah antara manusia dengan jin. Jadi ikut Ibnu Hajar al-Haytami tak sah, haram bernikah antara manusia dengan jin. Wastudilla lahu, dan berdalilkan bagi dia, maksudnya dia berdalilkan, Imam Ibn Hajar berdalilkan dalam masalah ini biqali ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Maksudnya Allah menjadikan bagi kamu, itu manusia, daripada diri kamu sendiri juga, min anfusikum, daripada diri kamu sendiri juga, azwajan, iaitu pasangan kamu. Jadi maksudnya di sini bahawa Allah SWT menyebut bahawa pasangan kamu adalah daripada jenis spesies kamu juga. Ini adalah pandangan Ibnu Hajar al-Haytami. Okey, kemudian kita pergilah kepada rukun yang seterusnya, ar-ruknur rabi' al-wali. Okey, makna wali. Okey, sekarang ni makna wilayah, makna wali ataupun wilayah. Jadi daripada wilayah itulah datangnya wali lah. Okey, al-wilayatu fil lughati. Wilayah ataupun wali dalam bahasa ta'ti bi makna mahabbati wa nusrah. Dia datang dengan membawa makna kasih sayang dan tolong menolong. Ini maksudnya wali ataupun wilayah ataupun pewalian. Dari segi bahasa dia bermaksud kasih sayang dan juga bermaksud tolong menolong. Okey, wal wilayatu fi syar'i, dan
wali menurut syarak ya tanfidul qawli 'ala al-ghairi, itu melaksanakan kata-kata untuk orang lain. Orang lain ni maksudnya orang yang di bawah pewaliannya lah. Wal isyrafu 'ala syu'nihi, dan isyraf ni maksudnya menguruskan hal ehwal orang tersebut, orang di bawah pewalian dia. Okey, itu adalah definisi wali menurut syarak. Jadi wal muradu bil ghairi, yang dimasukkan dengan ghair ni mengikut definisi di sini adalah al-qasir. Qasir ni orang yang kurang. Kurang ni maksudnya orang yang masih belum apa benda ni, baligh, dan tidak baligh, masih belum baligh. Maksudnya masih belum dapat menguruskan diri sendiri dengan baik. Seperti kanak-kanak masih belum baligh lah. Wala majnun juga termasuk yang gila, dan juga al-balighah maksudnya perempuan yang sudah baligh fi wilayati ikhtiyar, dalam pewalian kahwin secara ikhtiar, maksudnya pewalian yang tidak boleh dipaksa ke atasnya. Nanti isu ni akan dibicarakan secara terperinci lepas pada ini. Okey, wa yu'arrifuha ba'duhum. Sebahagian daripada ulama mendefinisikan pewalian itu dengan kata-katanya bi annaha tanfidul qawli 'ala ghairi. Maksudnya melaksanakan kata-kata, maksudnya jadi jurucakap lah, 'ala ghairi, bagi orang lain, maksudnya orang di bawah pewaliannya, sya'a am aba, sama ada orang tersebut mahu ataupun enggan, kena patuh. Maksudnya soalannya definisi yang kedua ni, maksudnya orang di bawah pewalian ni tidak boleh membantah, kena akur sahaja apa keputusan yang dibuat oleh walinya itu. Okey. Jadi fatashmalu ala hadha wilayat ijbar, maka merangkumi definisi ini adalah pewalian secara paksa. Maksudnya boleh dipaksa akan menikahi akan dia, maksudnya anak perempuan tersebut boleh dipaksa untuk dikahwinkan oleh bapanya. Nanti isunya akan dibincangkan lebih terperinci bila sampai kepada tajuknya. Maksudnya bapanya boleh mengahwinkan dia walaupun dia tidak redha, walaupun dia tidak suka. Ini berdasarkan definisi yang kedua ini. Berbeza dengan definisi yang pertama, dia hanya merangkumi pewalian secara ikhtiar yang tidak boleh dipaksa. Okey, jadi inilah dua definisi yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan pewalian dalam perkahwinan. Kalau definisi yang pertama, yang ni tak boleh nak dipaksa. Kalau definisi yang kedua boleh dipaksa. Kena akur saja keputusan dibuat oleh wali tersebut. Okey, wa yusamma man a'tathu syari'atu haqqa wilayati waliyan, dan dinamakan orang yang diberikan oleh syariat itu kuasa pewalian sebagai wali. Okey, itulah dia punya mukadimah kepada tajuk kita, itu wali. InsyaAllah kita akan sambung pada klik yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.